warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua bapa kita sama ada masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Tuhan wa taala, terutama juga buat diri kita sendiri, muslimat, mukmini, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhu Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicarakan istilah fiqh. Kita berhenti semalam yang ke-12. Kita berhenti semalam yang ke-12 iaitu qada. Saya ucapkan selamat datang buat sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi ini. Mudah-mudahan sahabat kita semua diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pagi ini mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang sahabat kita Kamaruddin, Zarina Yahya, Khalidun, Kasban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita yang live yang tengok live kita pagi ni, semuanya kita pagi ni mudah-mudahan kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, dijauhkan kita daripada bala-bala ataupun penyakit-penyakit yang berlaku sekarang ni, mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin. Baik. Di kita masih lagi membicarakan tentang istilah-istilah fiqh yang berkisar. Kita semalam dah sebut beberapa istilah. Contohnya kita sebut semalam yang ke-10 dan juga yang ke-11 ialah makruh dan juga tunai. Makruh dan juga tunai. Di insya-Allah pagi ini kita masuk yang ke-12. 12 istilah fiqh iaitu qada. Baik. Bismillah. Musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum pengajian kita juga, jadi kita mintalah sahabat-sahabat yang tengok live pagi ini, kita pakat-pakat share, kita pakat like dan kita share. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan ataupun ada manfaatnya. Bukan hanya untuk diri kita, untuk sahabat-sahabat kita, bukan hanya untuk kita di dunia. Yang lebih-lebih utama ialah untuk diri kita di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Selamat datang juga ni Anisah Rahman, ni kak kita lah ni. Nolida. Mudah-mudahan tengok pagi ni lebih kurang tengok 21 orang ni yang melihat kuliah kita pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesihatan, diberi keberkatan dalam kehidupan kita, dimurahkan rezeki kita, dan kita pakat-pakat share. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini mudah-mudahan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sebut dah sebelum ni, Nabi sebut siapa yang duduk dalam majlis ilmu lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Lebih baik daripada ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Memang kita tak mampu untuk kita nak buat 1000 rakaat. Kita pernah sebut sebelum ni, dan Nabi sebut dalam hadisnya, iza marartum biriyal qalu wa maril jannah qala majalisul ilmi. Apabila kamu lalu di satu taman syurga, duduklah, singgahlah, Nabi kata. Bila kamu lalu di satu taman syurga, Nabi kata singgahlah, duduklah, Nabi kata.
Sahabat tanya, apa dia itu taman-taman syurga Rasulullah? Nabi sebut majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Ni hak kita duduk ni salah satu daripada taman-taman syurga yang disebut oleh Nabi. Maksudnya Nabi kata apabila kamu lalu di suatu taman syurga, Nabi suruh kita singgah. Sahabat itu taman syurga, maka Nabi sebut majlis ilmu. Alhamdulillah lah. Kita semua, kalau saya tanya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, nak masuk syurga tak? Semua angkat tangan nak masuk, Ustaz. Semua kita hak pagi ni tak ada seorang pun yang tak mau masuk syurga. Bukan kita orang Islam. Orang-orang yang bukan Islam juga nak kepada syurga. Tuan-tuan ingat tak? Dulu-dulu ni, tahun 80-an dulu ni, tahun 84, 85 dulu-dulu ni, kita dengar satu lagu. Lagu apa? Lagu Alicat. Ku nantimu di pintu syurga. Tuan-tuan ingat tak lagu tu? Saya kecil-kecil lagi lagu tu. Siapa yang nyanyi? Alicat nyanyi. Ku nantimu di pintu syurga. Alicat pun nak masuk syurga. Maksudnya orang bukan Islam pun nak syurga. Tambah-tambah syurga itu hanya untuk orang Islam sahaja. Syurga itu hanya untuk orang Islam. Yang bukan Islam, buat baik macam mana sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala takkan masuk dalam syurga. Buatlah baik macam mana sekalipun. Sebab agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam saja. Lain daripada agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam, di akhirat nanti mereka akan menyesal. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang kafir di akhirat besok, mereka akan menyesal sebab mereka melihat sepuak daripada orang Islam masuk Islam. Sepuak daripada orang Islam masuk neraka, lepas tu mereka habis daripada azab, mereka akan masuk ke dalam syurga. Maksudnya orang yang asi, orang yang maksiat, orang yang buat melanggar perintah Allah Subhanahu Taala, orang yang buat dosa atas dunia, habis-habis azab dia, habis-habis siksa dia akan masuk ke dalam syurga. Dia orang Islam. Tu orang-orang kafir, orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyesal. Mereka berkata kepada beritahu kepada ahli beritahu di neraka nanti, depa kata, alangkah baik kalau dulu kami juga orang Islam juga. Depa kata apa? Alangkah baiknya kalau dulu kami juga orang Islam juga, akhir-akhir juga masuk ke dalam syurga. Menyesal tak ketika tu? Menyesal lah. Jadi kita ni orang Islam, kalau saya tanya sahabat-sahabat yang ikuti ni, ataupun tanyalah siapa pun, pergi tanya orang yang duk minum arak pun, pergi tanya, saya nak tanya abang ni, abang nak masuk syurga ke neraka? Agak-agak dia jawab apa, tuan-tuan? Dia akan jawab, syurga lah Ustaz. Dia akan jawab, syurga. Dia akan jawab syurga. Nak masuk syurga, tak ada orang yang tak mau masuk syurga. Nak masuk syurga, tak ada orang yang nak masuk neraka. Semuanya nak masuk syurga. Cuma syaratnya Nabi kata, apabila kamu lalu di suatu taman syurga, singgahlah. Singgah dulu atas dunia, hanya kita dapat taman sahaja. Apa dia taman syurga? Ialah majlis-majlis zikrullah. Majlis-majlis yang mengingati Allah SWT. Majlis-majlis ilmu. Kerana apa? Majlis ilmu lah yang menunjuk jalan kita kepada syurga. Dengan majlis ilmu inilah yang menunjukkan kita kepada jalan syurga. Lain daripada jalan ni, jalan yang menyimpang. Jalan yang menuju kita kepada
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tu disebut ni rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dalam majlis hanya kita sahaja pagi ni, termasuk juga jin juga duduk dalam majlis mu, jin yang Islam lah. Jin juga ada yang Islam, ada yang kafir. Jin ada juga yang Islam, ada yang kafir. Termasuk juga Nabi kata malaikat kan sayapnya majlismu. Banyak malaikat-malaikat yang ada pagi ni, cuma kita tak nampak lah. Kalau nampak lah agak-agak macam mana tuan-tuan. Kalau nampak ni ramai tuan-tuan. Tapi sebab tak nampak, tu yang kadang-kadang kita tak rasa apa sangat. Dan malaikat-malaikat tu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keampunan kita. Ni hak kita ni, hak buat dosa, duduk dalam majlismu, duduk dalam keberkatan ilmu ni, malaikat-malaikat mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa. Nanti malaikat-malaikat ni akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pertukaran di antara waktu subuh dan juga waktu asar. Pertukaran, tengok dalam hadis, dalam kitab Mustika Hadis jilid pertama menceritakan tentang pertukaran antara malaikat-malaikat yang bertugas ni, iaitu waktu subuh dan juga waktu asar. Mereka akan tukar. Ketika mereka naik bertemu dengan Allah Subhanahu, dan tiap-tiap kita ni ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat lampuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kita ni malaikat-malaikat yang duk bawa perkhabaran, duk buat ni tentang kita. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat-malaikat duk tentang kita, apa yang kita buat ni. Pagi ni malaikat akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika malaikat naik, Allah tanya ketika kamu naik tadi ni, apakah hamba-Ku sedang buat? Apakah hamba-Ku buat? Walaupun Allah Subhanahu wa taala tu tahu, kalau tak ada malaikat pun Allah tahu, tetapi nak habaq kata keagungan lah. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tugasnya untuk bagi laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti malaikat akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tu akan ditanya oleh Allah, ketika kamu naik tadi ni, apakah hamba-hamba-Ku buat? Maka hamba-Mu, malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hamba-Mu menyebut namamu, menyebut namamu. Hamba-Mu minta syurga-Mu, hamba-Mu minta jauh daripada neraka-Mu. Ni malaikat akan beritahu lah. Maka Allah tanya kepada mereka, adakah hamba-Ku ni pernah melihat syurga-Ku? Siapa pernah tengok syurga? Tak pernah lah. Yang kita tengok ni, kita yang duk Allah ni, tak pernah tengok syurga. Apa yang kita duk bayang-bayang, hak kita duk ingat tu, dia bukan syurga. Syurga ni yang mata tak pernah, telinga tak pernah dengar, hati pun tak pernah lintas, itulah syurga. Tapi Allah tanya malaikat ni, hamba-hamba-Ku duk minta syurga, ni, hamba-Ku pernah tengok kan syurga? Malaikat kata tak pernah tengok ya Allah, ni kita duk minta ni syurga, kita tak pernah tengok pun. Tapi tak tahulah nak abang macam mana syurga tu, yang mata tak pernah tengok, tempat yang seronok, tempat yang nikmat. Hari ni makan sedap, esok lagi sedap. Hari ni lawa, esok lagi lawa. Hari ni handsome, esok lagi handsome. Hari ni muda, esok lagi nampak muda. Kita atas dunia, muda esok tua dah. Esok lagi seronok dalam syurga. Tapi atas dunia, hari ni seronok, esok belum tentu.
Baru menikah boleh lah seronok. Sahabat-sahabat bawa kok kampung, bawa bini dia, bini dia peluk sampai rapat, tak mau pegang, tak mau lepas suami dia. Tu baru menikah, tuan-tuan. Baru menikah. Ingat tak dulu-dulu kita baru menikah? Seronok dah? Oi, seronok Ustaz. Anak kok kampung dia peluk suami dia tak mau lepas. Peluk sampai suami naik motor pun duk tahan raga. Sampai suami naik motor duk tahan raga, tak mau lepas. Suami dia nak buat motor pun payah. Sebab apa duk tahan raga? Rapat sangat nikah dalam tu. 10 tahun menikah, 20 tahun peluk dah. Tak peluk dah Ustaz. Lah ni pegang besi dah. Peluk. Kadang-kadang naik bukit, naik bukit tu bini dia jatuh pun tak sedap dah. Abang mampu happy dunia tu. Makan sedap, esok tak sedap dah tuan-tuan. Ataupun hasad lagi kita makan. Lepas tu kenyang tak sedap tuan-tuan. Tapi syurga hari ni sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Lagi lihat lagi lawa, lagi lihat lagi cantik. Tu syurga. Semuanya kita, kalau saya tanya tuan-tuan nak syurga dah, kita nak istilah kita kata nak kepada syurga. Tak ada orang yang tak mau syurga. Cuma kita nak duduk dalam majlismu. Malaikat tanya juga, adakah hamba aku pernah melihat neraka aku? Ni kita duk minta, ya Allah, jauh daripada azabmu, ya Allah. Kita pernah tengok tak neraka? Tak pernah tengok pun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat tanya pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, ada seorang hamba-Mu ni ya Allah, dia tu buat dosa besar tapi dia duduk dalam majlis ilmu juga. Hak kita ni Allah, mungkin dalam keadaan kita ni ada dosa tak? Ada dosa tak? Maka malaikat beritahu kepada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, ada seorang hamba-Mu ni yang buat dosa besar. Tapi dia duduk juga dalam majlismu. Dia bukan nak duduk pun, tapi dia tengok orang ramai. Dia tengok dalam ni ramai, maka dia pun tengok juga. Maka dia Allah kata ampunkan juga dosa dia. Keberkatan kita duduk dalam majlismu ni, Allah Subhanahu Wa Taala juga ampun dosa kita. Hakikatnya kita bukan nak duduk dalam majlismu pun, tapi tengok orang ramai kita pun berhenti. Allah kata ampunkan juga dosa. Jadi mudah-mudahan kita pagi ini semuanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, yang ke-12 ialah qada. Yang ke-12 adalah qada. Qada ialah ibadat wajib yang dilakukan tu yang telah ditetapkan oleh syarak. Qada semalam kita sebut tunai, kita buat dalam waktu. Jadi berlawanan dengan hak tunai qada. Yang kita sebut semalam tunai, kita buat ibadat tu dalam waktunya. Kalau puasa kita buat dalam bulan Ramadan. Kalau sembahyang zuhur kita sembahyang dalam waktu zuhur. Sembahyang asar kita sembahyang waktu asar. Sembahyang maghrib waktu maghrib. Sembahyang isyak kita sembahyang dalam waktu sembahyang isyak. Itu kita kata kita buat dalam, disebut dengan hak tunai. Kita buat dalam waktunya. Berbeza dengan hak qada, lawan hak tu lah. Hak lawan tu contohlah ni, kita sembahyang waktu zuhur. Dia bukan waktu zuhur ni, kita buat waktu lain. Cuma kita buat tu dinamakan qada. Qada ialah ibadat wajib. Hak benar qada ni ialah hak benar yang wajib. Benar yang hak wajib kita lah. Tapi kalau sahabat-sahabat ni kita sebut semalam, sahabat-sahabat ni depa nanti depa
depa buat juga walaupun benda-benda tu sunat depa buat juga, qada juga. Sebab apa? Tu sahabat kita ni jaranglah kita qada hak sunat, selalunya kita qada yang hak wajib-wajib. Dia kata hak qada tu ialah ibadat wajib yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syarak, luar daripada waktunya. Kita sembahyang subuh dalam waktu zuhur, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, kita sembahyang asar dalam waktu maghrib, kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Kita buat dalam waktu-waktu tu, maksudnya lain peluang daripada namanya qada. Baik. Baik. Contohnya orang yang berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Contohlah orang perempuan. Kan bulan Ramadan dia kedatangan haid dan sebagainya, dia tak puasa lah, dia tak boleh puasa lah orang perempuan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia kerihatan tak puasa, walaupun tak puasa pahala macam orang puasa jugalah Allah bagi juga. Jangan duk risaulah orang perempuan. Dia kata, ustaz kami tak boleh puasa, ustaz kami tak boleh sembahyang, pahala kurang orang lelaki ke? Banyak orang perempuan pun bukan dia saja dia tak puasa, Allah SWT pada orang perempuan tak boleh puasa. Kalau dia puasa pun hukumnya haram, tak boleh puasa. Kalau sembahyang pun hukumnya haram, tak boleh sembahyang. Sebab apa? Hak benda-benda tu terhalang, terhalang daripada untuk dia buat ibadat. Maka bila dia tak ibadat pun pahala sama dah, pahala sama. Ni pahala walaupun dia tak buat, pahala dapat juga. Contohnya dia seorang isteri, dia suami untuk sembahyang, pahala suami dia sembahyang, dia pun dapat juga. Tu orang perempuan jangan duk risau dah. Jangan duk risau. Jadi orang perempuan yang kedatangan haid, maka bulan Ramadan hari tu dia cutilah 5-6 hari ataupun 7-8 hari dia tak puasa. Lah dah bulan Syawal dah ni, dia nak qada sembahyang, nak qada puasanya. Boleh dah? Boleh qada ialah kita buat dalam waktu-waktu yang luar pada waktu-waktu haram lah, tak boleh kita nak puasa. Contohnya hari raya jangan duk puasa, jangan kita duk rajin sangat nak puasa pada hari raya. Baik. Dia kata contoh orang yang berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan setelah meninggalkannya atau sembahyang zuhur di luar waktu yang telah ditentu kepadanya oleh syarak kerana meninggalkannya. Dia kata orang yang berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan setelah meninggalkannya ataupun sembahyang zuhur di luar waktu telah tentukan. Sembahyang zuhur dia ada contoh lah ni, kita nak sembahyang qada zuhur, bukan qada, dia bukan namanya qada, kita buat daripada luar daripada waktunya. Qadar adalah wajib sama ada ibadat tersebut ditinggalkan dengan sebab uzur ataupun sebaliknya. Kita tinggal tu sebab uzur, kedatangan contoh orang perempuan kedatangan haid, maka dia kena tinggal. Ataupun sebab tak uzur, saja-saja dulu-dulu ni zaman-zaman jahiliah dia tak tahu, dia pun tak tahu tuan-tuan, maka dia kena qada. Suka dia tinggal tu dengan sengaja ataupun tak sengaja, tetap dia kena qada baliklah. Kena qada balik dulu ni. Baik. Baik. Cuma berbeza keduanya, iaitu ibadat yang ditinggal dengan sebab tidak uzur dikenakan dosa dan ditinggalkan dengan sebab uzur tidak dikena. Cuma bezalah. Cuma beza kalau kita tinggal disebabkan dengan uzur tak berdosa. Contoh orang perempuan kedatangan haid, dia tak sembahyang, dia tak puasa, dosa tak? Tak. Ataupun kita sembahyang, kita sebut dah semalam, kita kunci jam. Kita kunci jam 5.30. Lepas tu kita bunyi jam dah 5.30, kita pun tak terkejut. Terkejut pukul 8.30. Dosa tak? Dia tak dosa. Dia bukan sengaja. Memang dia kunci jam.
tak bangkit, tak terjaga, maka tak berdosa lah. Tapi dia tak berdosa lah kalau dia tak. Tapi kalau sengaja, dia tak datang haid pun dia tak puasa juga, ataupun dia kunci jam pukul 5.30, bunyi dah jam 5.30. Dia tutup balik, tidur dululah awal lagi, tutup pukul 8.30 dia bangkit. Maka dia berdosa. Hak kedua ni dia kena qada, wajib segera dia qada dan wajib segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang juga ni abang ipar kita ni. Yunus Ahmad. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang ikuti kita pagi ni, mudah-mudahan kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, mudah-mudahan. Dan kita pakat-pakat share lah, mudah-mudahan perkongsian kita pagi ni ada kebaikannya. Baik, dia kata sebaliknya, cuma berbeza keduanya ialah ibadat ditinggalkan sebab uzur, tak dosalah. Tapi kalau tinggal sebab tak uzur, berdosa. Tengok keadaan lah. Kalau kita tinggal sebab uzur, tak berdosa lah. Tapi kalau kita tinggal saja maka berdosa lah. Cuma kalau yang hak kita tinggal hak uzur tu wajib, hak yang tak uzur tu wajib kita segera kita qada, dan wajib kita segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya wajib segera qada, dan wajib segera juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa ni kita kena taubat. Dosa ni dosa besar lah. Tinggal hak benda-benda yang fardu ni bukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Maka ni hak kita sebut ni ialah benda yang dosa besar, maka kita nak kena segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuan-tuan, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Oleh itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan-bulan itu. Oleh itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggal hari-hari yang lain. Jadi wajib dia kena qada lah hari-hari yang lain. Itu yang dia nak kenalah, nak kena jagalah benda-benda ni. Baik. Maksud ayat ini ialah siapa yang berbuka kerana sakit atau musafir, maka dia wajib mengqadakan puasa yang ditinggal pada hari yang lain selepas Ramadannya. Kalau dia sakit, maka puasalah waktu-waktu lain. Nanti dia sihat, maka dia puasalah, qadaklah. Cuma yang ni tak dosalah kalau sebab sakit saja. Hak ni yang kita dia tak puasa. Hak ni dia kena segera dia kena qada puasanya, dan segera dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-13 yang terakhir 13 ni istilah fiqh yang terakhir, yang ke-13. Apa dia? Mengulang. Apa dia makna mengulang? Disebut dengan iddah. Disebut dengan iddah. Mengulang ialah ibadat yang dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan buat kali yang kedua kerana ingin mendapat kelebihan yang banyak. Contohnya, seorang yang sembahyang zuhur berseorangan, kemudian datang satu kumpulan orang ramai untuk menunaikan sembahyang secara berjemaah, maka disunatkan kepadanya mengulang sembahyang zuhur tadi untuk mendapat pahala
Sembahyang secara berjemaah. Ni contohlah kita pergi sembahyang di surau, tengok-tengok orang tak ada. Kita lah yang azan, kita lah yang iqamat, kita sembahyang seorang-seorang. Sah tak sembahyang kita? Sah lah sembahyang kita sembahyang seorang. Lepas tu kita nak balik daripada surau masjid, tengok-tengok berhenti satu biji bah. Pada faham Zuhur tu berhenti satu bah. Maka boleh tak kita sembahyang lain? Boleh kita mengulangkan sembahyang lain. Sembahyang zuhur boleh tak? Boleh kita ulang lain. Dari pahala yang kedua tu hanya sunat kita dapat pahala sembahyang berjemaah yang kita sebut sebelum ni. Sembahyang jemaah jangan kita tak sembahyang jemaah lah. Walaupun kita ni PKPP ni kita boleh kita belah. InsyaAllah lah 2-3 hari ni surau masjid akan buka lah. Maksudnya kita akan sembahyang masjid surau. Tapi yang sebelum ni masa PKP ni kita duduk rumah je, kita sembahyang seorang-seorang kita, tuan-tuan. Jangan kita duduk sembahyang seorang-seorang di rumah kita. Sebab apa? Sebab Nabi sebut serigala akan tangkap kambing-kambing yang duduk sekok-sekok. Serigala mudah akan tangkap kambing yang duduk sekok-sekok. Nak buat kata apa? Iblis kan kalau kita sembahyang seorang-seorang kan, dia mudah sangatlah dia nak kacau kita. Sembahyang pun lebih kurang, surah pun kadang-kadang tak baca, kadang-kadang baju pun tak pakai, mudah dia akan ganggu kita. Tu kita sembahyang jemaah ditawar, kita pernah sebut dah 2-3 hari sudah. Sembahyang jemaah ni lebih baik daripada sembahyang seorang diri. Lebih baik daripada sembahyang seorang diri. 27 darjat. Tak maukah tuan-tuan kita sembahyang seorang dapat 1, sembahyang berjemaah dapat 27, dapat 27 darjat, bukan 27,000, bukan 2 juta, 20 juta dah. Apa yang Allah SWT bagi pada kita ni, jangan kita duk bayang-bayangkan macam mana, tak sama. Apa yang kita bayang tu bukan dia, tuan-tuan. Contohnya kita dah semayang dah zuhur, kita nak balik tengok mai berhenti satu bas di masjid, di surau. Maka depa pun mai, kita pun boleh nak semayang tak? Boleh semayang lain. Sama ada kita jadi imam ataupun ikut depa imam, sebab kita nak dapat pahala berjemaah yang Allah nak bagi, tuan-tuan. Hak kita sebut dah 2-3 hari sudah. Nabi sebut dalam hadisnya, as-salatul jamaah afdal min salatil fazi wa sab'i wa ishruna darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Banyak tak, tuan-tuan? Banyak tak tahu nak abang. Banyak mana Allah nak bagi. Tu kalau kita tahu, tuan-tuan. Nabi kata, kalau orang tahu kelebihan sembahyang subuh berjemaah, nescaya dalam keadaan merangkak pun orang ramai. Ada merangkak ramai sembahyang, jarang jumpa. Tapi kalau dia ditawar dengan duit, insya-Allah dia mai. Pihak surau kan, pihak masjid tawar, siapa yang mai sembahyang subuh kita bagi seorang 100 dah, bukan banyak pun 100. Siapa yang mai sembahyang jemaah, pihak masjid bersetuju untuk bagi RM100. Agak-agak mai tak, tuan-tuan? Agak-agak ramai tak masjid? Dia bawa ambil anak, dia bawa ambil anak dia 7 orang, 7 orang dia bawa mai. Nak abang kata apa? Nak abang kata kalau ditawarkan hak dunia ni, insya-Allah dia akan mai. Macam orang duk kaya lah, upah dengan 20%, 50%. Ramai tak orang pergi? Ramai orang pergi sebab apa? Benda tu nampak. Tetapi ini tawaran daripada Allah SWT yang Allah SWT nak bagi. Tu Nabi kata, kalau orang tahu kelebihan sembahyang subuh berjemaah, dalam keadaan merangkak pun orang ramai. Jadi tu sama jugalah Nabi sebut orang yang sembahyang isyak berjemaah seolah-olah dia beribadat separuh malam.
Seolah-olah dah dia macam separuh malam dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru dia sembahyang isyak berjemaah macam separuh malam lah dia beribadat pada Allah. Diikuti pula Nabi kata dengan sembahyang subuh berjemaah seolah-olah sepanjang malam dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sepanjang malam tu dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi tak kalau kita tak buat? Buatlah tuan-tuan. Ini nak abang kata kita semayang seorang, lepas tu kita nak semayang lain boleh tak? Boleh. Contoh kita mai di rumah kita seorang kita semayang, semayang. Lepas tu kita tengok ada orang mai rumah kita, dia kata nak tumpang semayang boleh tak? Boleh. Kita semayang sekali. Kita semayang sekali. Maka dapat pahala tak? Dapat. Untung. Baik. Sikit nah, kita tu tajuk tu kita dah habis dah. Tajuk tu kita dah habis. Nasyid tertinggal sedikit. Tak apa. Masuk waktu pun tak apa. Semua yang di sini mudahlah. Kita boleh baca baliklah. Kita boleh ikuti. Kita ni tu untung boleh kita share ni, hak kita share ni dia akan dalam handphone kita boleh ulang bila-bila tak apa masuklah. Tu kita saya sebut selalu ni, kita pakat-pakat share, mudah-mudahan masuk ataupun yang belum masuk lagi ni, saat lagi depa akan ikuti pengajian kita. Turip. Assalamualaikum Ustaz, Tanjung Karang clear. Tanjung Karang. Tanjung Karang. Alhamdulillah kuliah kita pagi ni, semuanya kita yang ikuti kita pagi ni semua mendapat beri kesihatan oleh ganjaran Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung minta tuan-tuan kalau ada soalan ajukan soalan kalau sahabat di sini ni sikit ni dia ada sangkut-sangkut. Pak tuan-tuan pergi komen sikit ada sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat saya ni ada sangkut-sangkut. Biasalah tempat saya ni dia kawasan bukit. Itu kadang-kadang okey. Tuan nak duduk